Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi jam pukul 12.30 tengah hari, hari Selasa ni, saya nak ke pejabat saya di Sheraton PJ. Jadi anda akan ikut saya membawang. Dan hari ni bawa pandu RS8 pula. Semalam dah pandu BMW E39 mereda hujan. Hari ni nampak gaya macam hujan petang. Okey, jadi kita fikir apa topik saya nak borak hari ni. Rasanya mungkin bukan pasal RS8 lah, dah penat nak cerita pasal RS8. Saya nak bercerita pasal teknik menjadi YouTuber. So semalam ada orang tanya, dapat ke duit rekod video hari-hari ni kan. Jadi pada saya, memanglah saya dapat duit, tapi saya tak keluarkan duit tu sampailah sekarang. Saya anggap benda tu macam simpanan saya lah, macam pelaburan ASB lah. Jadi minta maaf bunyi berdengung agak dalam kereta ni. Saya pun tak check lagi bagaimana kualiti bunyi. The first time gunakan setup macam ni. Okey, kembali kepada tajuk menjadi YouTuber. Jadi syarat utama menjadi YouTuber, kalau tak silap saya, ialah sekurang-kurangnya 1,000 subscribers. Sekurang-kurangnya 1,000 subscribers dan 4,000 minit 4,000 minit jumlah tayangan kepada penonton sebelum diberi hak. Anda boleh monetize setiap video anda. Jadi tapisan dia sangat ketat lah, bukan simply upload video, daftar YouTube, upload video dan terus buat duit. Jadi dia memerlukan viewership ataupun subscribers lah. Jadi anda kena menghasilkan konten yang membuatkan orang nak datang, nak dengar ke. Macam saya memilih konsep video dan podcasting. Jadi apa tajuk yang saya bercerita adalah benda yang berkaitan dalam knowledge saya lah. Mungkin satu hari nanti saya nak bercerita pasal programming ke, pasal sistem administration ke, teknik setup server untuk live streaming ke. Jadi itu plan saya satu hari nantilah, bukan sekarang lah. Jadi sekarang ni saya seronok bercerita pasal kereta. Jadi pasal macam contohnya, saya betulkan kamera saya bergerak pula. Bercerita pasal konten kereta ni memang seronok. Mungkin kamera saya ada sedikit gegaran sebab saya blazing macam ni tapi harapnya anti-motion gimbal dalam Sony ni dapat counter balik gegaran ni. Okey. Jadi pertama skill set yang anda perlu ada ialah apa benda yang anda nak share. Jadi mungkin berupa kamera saya sengit lah. Tak apalah, anda ikut je lah saya dengan kamera sengit sikit ni. Kelakar lah pula saya kena betulkan setiap kali. Gadget ke, biasa kalau cerita pasal gadget, contohnya gadget, katakan anda seorang peminat gadget, anda ada gadget, sentiasa update gadget. Jadi orang yang follow anda ialah dah tentunya nak tahu sebelum dia beli, dia akan search dulu di YouTube ke, di Google ke kan, gadget yang hendak dibeli. Contohnya PS4 Fat Edition, apa perbezaannya dengan Slim Edition. Jadi anda pun pernah pula buat video konten tersebut macam 3 bulan lepas. Jadi macam tu lah viewership datang. Dia bukannya anda upload hari ni, besok dah beratus-ratus view. Jadi anda buat konten yang orang akan lihat satu hari nanti.
Biasanya konten-konten yang popular ialah apa ni, cara baiki, cara upgrade kelajuan handphone anda. Apa lagi sekejap, saya kena betulkan kamera ni. Sungguhlah nampak pelik tengah-tengah ni. Nanti saya betulkan, saya akan sambung balik vlogging. Saya kena cari tempat yang sesuai untuk saya berhenti dan betulkan kedudukan kamera ni. Okay, saya akan tamatkan di sini dahulu sebentar. Okey, bersambung kembali dengan siaran vlogging saya sambil mengikuti saya driving ke PJ. Sekarang masuk gear 6 dah. Oh, kereta depan ni lambat buat decision. Okey, jadi asas utama ialah anda dah ada konten anda. Pada saya, cara paling mudah ialah podcast. Guna teknik podcast macam apa yang saya buat sekarang. Kalau anda malu kamera tu hala ke anda, hala ke depan. Dan pada saya, paling best, paling natural bila saya memandu. Kalau saya kat rumah, dengan syarat rumah tu tak ada orang, saya seorang-seorang. Jadi sebenarnya nak dapatkan natural tu paling penting. Anda cari satu tempat yang anda rasa tak segan nak bercakap. Jadi paling mudah ikut cara saya je, bercakap dalam kereta. Alat anda boleh bermula dengan kamera phone anda rakam dahulu, lepas tu upload lah ke YouTube. Jadi yang penting ialah contents anda nak bercerita. Jadi bercerita ni mungkin anda boleh macam-macam cerita anda boleh bercerita. Topiknya mestilah berkaitan dengan pengalaman anda dan dia membuatkan pendengar minat dan dengar. Contohnya, katakan saya hafal lah sejarah tingkatan setiap bab dalam buku sejarah tingkatan 4 tersebut, dan saya boleh bercerita setiap bab tersebut. Jadi siapa yang akan tengok YouTube saya ni? Mungkin budak-budak yang malas nak membaca sejarah, dia suka mendengar, dia pakai headphone, dia dengar apa yang saya ulaskan pasal sejarah tingkatan 4 tu. Setiap bab saya ulas. Jadi kat situ mencipta keperluan. Ataupun anda seorang cikgu matematik, anda bercerita teknik untuk menghafal CV yang mudah ke menyelesaikan masalah. Jadi kalau cikgu matematik, anda kena ada kemahiran untuk buat video editing lah. Nak anda kena rakam penyelesaian matematik dan kena embed ke dalam video. Dan jika anda seorang cikgu berbahasa Inggeris, cikgu bahasa Inggeris lah, kan anda boleh mengajar grammar, mengajar vocabulary. Benda tu penting. Ini sebab dia punya market adalah student yang nak SPM. Setiap tahun ada beratus ribu student nak SPM kan. Jadi anda punya market sepanjang masa. Anda buat sekali, rekod sekali saja, very good quality content, dan 10 tahun, 20 tahun video tersebut akan dilihat di YouTube. Jadi dia adalah passive income. Jadi anda buat satu tajuk matematik tingkatan 1 ke, penguasaan sejarah tingkatan 4, tingkatan 5, sejarah dunia tingkatan 5 ke. Jadi itu saya cerita skop SPM lah, sebab saya lihat budak zaman sekarang ni menggunakan YouTube untuk alat bantu mengajar. Dan saya ada lihat cikgu matematik ni gigih mengajar menggunakan internet lah, upload ke YouTube. Ada CG tu maksudnya komputer grafik lah, untuk bantu dia cara pengajaran dia. Dan paling mudah, kalau malas, kalau anda tiada kemahiran, bermula dengan bercakap sahaja apa benda anda punya pengalaman. Jadi pengalaman, macam-macam pengalaman lah. Anda bercerita pengalaman anda membesar macam mana, pengalaman di MRSM macam mana dahulu-dahulu kala MRSM. Jadi banyak dia punya cerita ni. Jadi kalau anda malu nak public kan, anda setkanlah private. Jadi link tersebut hanya anda dan rakan-rakan anda sahaja yang dapat tengok. Jadi kat situ, pada saya, konten bermula dengan anda bercakap.
Tak kisahlah orang tak nampak muka anda ke, anda halakan kamera ke tempat lain, tapi yang penting orang nak dengar apa benda yang anda nak cakapkan. Jadi macam saya ni lebih kepada, saya suka bercakap sebab dia memandu saya memandu dengan lebih cakap apa, dengan lebih cekap. Sebab saya kalau tak bercakap saya ngantuk. Jadi saya setiap kali saya nak jalan jauh ni, saya akan cari konten apa saya nak bercerita. Dan biasanya kalau saya bercerita pasal Mazda RX-8 ni, dia punya views memang melonjak-lonjak lah, beratus beribu view lah. Penjagaan, nak beli kat mana. Okay, jadi hari ni saya tak nak bercerita pasal RX-8. Saya rasa dah konten tersebut dah banyak saya cover. Jadi mungkin hari ni saya nak bercerita idea yang anda boleh gunakan untuk konten YouTube anda. Jadi macam tadi saya cover seorang cikgu, apa konten yang dia nak buat. Sebab pertama kena buang yang stres nak kumpul subscribers tu. Buat kerana anda suka, anda minat. Maksud saya, anda memang suka bercakap, nanti viewers tu akan datang. Subscribe tu datang secara ikhlas. Maksudnya dia subscribe, dia nilaikan konten anda, dia rasa puas hati, dan okey lah, dia subscribe secara ikhlas. Saya tak suka guna konsep merayu-rayu untuk subscription. Pada saya, subscription tu adalah, pada saya, kalau orang tu subscribe tu, dia minat lah dengan kita punya konten. Macam tu lah, pada saya tanda aras lah. Contohnya saya ada kemahiran main golf, dan saya rasa saya nak coaching student-student saya lah. Nak coach, nak katakan anda nak coach orang yang dekat padang golf, anda malu, mungkin ada handicap anda tak seberapa, tapi anda tetap ingin juga nak mengajar. Baik, pada saya, anda boleh rakam teknik anda dan share di YouTube. Tak ada siapa nak menghalang anda, tak ada siapa nak kritik teknik anda, kan. Jadi buat kerana hobi. Contohnya main golf, kenapa dalam batang golf tu ada 14 batang, teknik putting macam mana, belajar mengira kiraan skor dalam permainan golf, course nak mula, apa lagi, padang golf yang harga tak Yahudi. Dan kenapa main golf ni hanya bila bermain dengan kawan-kawan baru seronok. Main sorang-sorang gila namanya. Kena cerita lah, kan. Teknik pitching, teknik macam mana nak keluarkan bola daripada pasir. Jadi setiap teknik tu anda buatkan satu video. Jadi, dan anda mengulas macam mana nak keluarkan bola daripada pasir. Jadi anda pacak kamera, ada rakam, lepas tu kat rumah tu, kalau cantik, tak perlu nak edit, upload, potong-potong. Jadi kemahiran memotong, pada saya kemahiran yang kena ada ialah nak kena cut kat tempat yang perlu je. Sebab penonton tak suka tengok video lama-lama, kan. Dia nak tengok straight to the point. Dah, itu je. Kita akan ada multiple cut. Mula scene mungkin bercakap, lepas tu scene bola golf tu dekat pasir, dan teknik nak keluarkan. Itu je sebenarnya. Itu kalau daripada segi cerita seorang pemain golf nak buat konten. Jadi kalau nak contoh je lah, anda ni bekas mak rempit, anda nak share lah teknik-teknik anda, apa ni, memang teknik anda melajukan motor, korek blok, semua tu ke, ada je peminat nak tengok. Better share. Janganlah anggap orang nak kecam anda sebab menggalakkan mak rempit. Benda tu ilmu macam mana seorang mekanik seperti anda boleh menjadikan enjin tu laju. Contohnya apa, pro and cons. Ada saya dengan teknik motor RX pakai ATF oil sahaja untuk sprint 400 meter, lepas tu dah tak boleh pakai lagi, dah kena buang. Kenapa? Sebab macam-macam teknik ni, sprint. Jadi pengalaman lumba, lepas tu kena pengalaman kena kejar polis. Saya pun pernah kena kejar polis dulu, naik TZM tengok rumah orang, kan. Bukan saya participate pun, saya tengok je.
Tapi memang silap kan. Saya duduk dekat jalan Bakar-Condong kat Autopark tu dengan motor saya, tengok orang lumba harap. Sekali kuda putih keluar, jadi saya kena cerita lah bagaimana saya start enjin, bertempiaran lari, dia punya degupan jantung tu macam mana kan. Okay. Anda pandai memasak? Inilah paling seronok untuk di-share dan paling cepat view. Jadi kita buatlah satu konten macam mana nak masak Maggi goreng sedap ke, cara nak masak burger laju ke untuk budak-budak sekolah. Sebab viewers ni dia adalah orang-orang biasa, dia bukan orang teknikal pun, dia budak-budak, mak-mak orang, bapak-bapak orang, atuk-atuk. Macam mak saya kan, dia tengok suka betul dia tengok YouTube Zaidah. Hari-hari dia tunggu Zaidah ni nak masak apa pula. Hari-hari tengok konten dia biasa-biasa je. Tapi dia punya followers banyak. Masuk konten biasa-biasa tu, dia tak adalah editing yang dahsyat-dahsyat. Dia straight to the point. Dia nak apa, dia ajar apa yang dia nak ajar. Okey, anda pula minat trade day macam saya. Jadi saya mungkin akan buat konten macam mana saya berlatih untuk trade day di simulator. Lepas tu macam mana nak bergaul orang-orang yang memang selalu turun trade day. Yelah, kalau kereta rosak kan, dengan siapa lagi kita nak minta tolong kan. Takkanlah sombong-sombong masuk trade day, lumba balik. Jadi kita kena kenal lah orang sekeliling. Kalau orang tu tak nak kawan kita, tak apa. Jadi kita ni ringan mulut untuk bertanya hormat orang tua. Konten banyak betul. Konten masalah rumah tangga anda boleh buat, cara-cara penyelesaian. Jadi pada saya konten paling penting, ceramah-ceramah agama kan. Jadi kalau YouTube tu dah jadi penuh dengan konten-konten berkualiti kan, jadi orang akan subscribe dengan anda. Yalah. Pada saya, channel anda biar fokus kepada anda punya speciality lah. Jangan rojak-rojakkan. Rojakkan boleh, kan ada fungsi playlist. Anda susun lah. Kalau anda mengajar programming, susun dekat playlist programming. Kalau anda melancong, susun dekat playlist melancong. Macam tu lah teknik saya menyusun. Sebab YouTube dah belikan semua tool. Kita perlu belajar lah bagaimana nak gunakan YouTube Studio. Jadi kalau anda mempunyai sedikit wang dan malas nak belajar kat YouTube, anda pergilah kursus online ataupun kursus bagaimana nak buat video editing, kursus menghasilkan YouTube content. Ada je. Jadi berbalik kepada idea yang anda boleh buat, anda boleh buat untuk jadikan konten di YouTube. Mengaji boleh, teknik pengajian, tajwid, benda yang paling pada saya paling susah nak dikuasai, tajwid kan. Jadi buatlah yang konten anda tu mesra kanak-kanak. Jadi dia orang pun takut nak kena marah dengan ustazah dia ke ustaz dia kan. Jadi dia tengok, dia belajar. Ngaji tu penting tu, dia punya impact dia kepada masyarakat. Pada saya lah, macam saya suka sejarah. Nanti saya akan buat satu playlist bercerita pasal sejarah saja. Bagaimana Perang Dunia Kedua bermula, Perang Dunia Pertama, teknologi pada zaman Perang Dunia. Banyak benda saya nak gambar, tapi saya kena make sure benda yang saya bercerita tu adalah fakta lah, bukannya fiction. Dia tak baik menipu orang ni. Jadi anda mungkin minat penampakan makhluk-makhluk asing ataupun paranormal, buat je lah channel tu. Di sini waktu macam mana anda cerita. Kalau anda bercerita, orang macam membayangkan apa yang anda cerita, dan cerita anda tu boleh jadi dibayangkan sebagai satu yang betul dengan teknik ataupun lenggok anda bercerita. Biasa orang-orang yang macam ni jenis nak tidur, dia akan pasang headphone dekat handphone anda, lepas tu dia dengar. Dia takkan tengok je, dia akan dengar apa yang anda cakap. Jadi sebab itulah audio ataupun cara anda bercakap tu sangat penting. Macam saya tak suka podcaster yang suka menjerit-jerit. Saya suka yang bersuara lunak, cerita dengan tone dengan tersendiri. Jadi adalah saya follow YouTubers yang bercerita pasal teknik, biasanya programming. Programming ni nak sekali layan, kena
1 jam 2 jam, jadi kena hadam semua tu. Jadi yang tukang ajar ni dia akan gunakan nada suara yang relax, yang kepala otak kita pun dengar pun relax. Jadi selang-seling lah macam saya, kalau saya tak bercakap, saya suka rakam suasana alam, bunyi cengkerik, bunyi hujan, bunyi suasana di lebuh raya. Jadi banyak genre yang anda boleh ajar. Ataupun anda boleh buat time lapse, macam mana nak leraikan enjin motor RZ ke. Ataupun anda boleh buat, ada seorang pakar perubatan, anda boleh share tips macam mana nak kurus. Jadi satu hari satu tips, jadi orang akan tunggu next tomorrow tips apa pula. Jadi konten ni ialah pada saya datang daripada minat kita sendiri. Kalau kita sendiri minat, orang lain mendengar pun minat. Kalau kita buat konten demi duit, main belasah je tapi tak tahu apa yang kita cakap tu yang akan jadikan. Lepas dapat konten, lepas tu pergi spam link YouTube dekat Facebook lah, dekat WhatsApp lah, merayu minta subscribe and like. Pada saya benda tu pada saya agak pushy lah. Dia tak tulen, dia sekejap je. Dia sebab orang-orang macam ni dia tertarik kepada ganjaran duit, dia nak sangat duit. Janji konten sampai janji duit, macam tu lah. Jadi pada saya kan, anda cari kekuatan diri anda, kat mana yang anda kuat, kat mana orang yang define anda tu siapa. Kekuatan diri anda. Jadi anda bercerita lah. Kalau anda malu, anda rakam dulu, dengar dulu. Kalau anda rasa anda confident, anda upload. Jadi halangan pertama ialah mengatasi perasaan malu. Dan kelajuan bercakap, macam saya ni memang ada masalah bercakap laju. Jadi saya kena kawal pernafasan dan cuba bercakap perlahan-lahan. Gadget upgrade bila perlu saja. Pada saya benda yang penting dekat saya kan, macam kamera, saya ada pernah beli, ada kamera Sony RXO tau, high end, sangat kompleks dan menyusahkan. Sebab nak transfer daripada memory card ke PC punya lah lama. Lepas tu tak ada auto zoom. Pada saya kamera yang paling best ialah Sony AS300 yang saya guna ni. Sebab mikrofon dia pun dah canggih dah, tak perlu nak banyak editing. Lepas tu dia punya video pun cantik. Sebab yang penting adalah nak mendengar apa yang saya nak celotek sebenarnya, bukannya nak tangkap gambar sangat di depan tu. Sebenarnya dia punya ingredient utama ialah apa benda saya nak bercerita sambil mengcapture ambient sound sambil memandu ni. Daripada saya, Sony AS300 dan aksesori untuk yang berkaitan yang perlu pada saya, itulah yang penting. Banyak kalau anda terfikir apa yang terfikir dalam terfikir dalam fikiran anda, dalam minda anda, okeylah, aku nak cerita pasal ni, terus buat, terus rakam. Jangan biarkan anda punya idea tu terkubur. Itulah teknik saya. Apa ada yang terlintas dekat kepala otak tu, cerita. Tapi jangan cerita sebab nak duit tu sangat. Bercerita, kalau kita bercerita, kita cerita experience kita, dan akhirnya orang akan define kita ni orang yang macam mana, dia minat apa. Macam saya belum cerita lagi pasal sejarah-sejarah ni, padahal dalam hati dah berkobar-kobar apa benda sejarah. Saya dah buat satu playlist cerita pasal sejarah saja kan, sejarah dan kabar angin contohnya kan. Macam anda suka bercerita politik, banyak je peminat politik, anda boleh mengulas setiap isu politik. Dan jika anda seorang yang matang dan sentiasa mengupas hal-hal politik, mungkin anda boleh memanjangkan kerjaya anda sebagai ahli politik, ataupun SU ke, ataupun jadi perancang kempen ke kan, bagaimana nak capture hati masyarakat ni. Saya kena reload sebab parking di office saya sekali per entry RM12. Jadi saya kena reload cepat-cepat. Saya siap.
Satu pada saya yang susah ialah merakam suasana lah. Kita bawa kamera, kita bawa tripod, untuk kita bawa mic, kita nak rakam orang. Paling senang ialah merakam suasana di pasar malam. Orang yang kita rakam tu rasa malu kan, tak natural kan. Jadi pada saya, kalau anda nak rakam situasi macam tu, anda tak boleh pegang kamera. Anda kena sangkutkan kamera dekat bag. Guna DJI apa nama dia saya lupa DJI tu, yang dia ada built-in gimbal tu, tapi brand DJI lah. So dia sangkut dekat apa ni, dekat bag. Anda boleh berjalan dan anda boleh rakam percakapan anda guna handphone dan synckan anda punya audio dan video. Tu kena guna video editor lah. So dapat merakam suasana pasar malam tanpa orang rasa anda merakam mereka. Yalah, merakam video ni ada video ada cakap privacy concern lah kan. Macam saya tengah makan, ada orang suluh kamera kat saya, mestilah saya rasa stres. Jadi itulah cabaran membuat konten YouTube ni. Biasa kita pakailah baju I'm a YouTuber ke, buatlah baju kan, jadi orang tahu anda mencari konten. Kadang-kadang restoran suka je anda review dia punya makanan, free advertising. Yang tak sukanya lah orang yang kena rakam tu lah, pelanggan dia kan. Alamak, siap lah. Saya terlupa nak reload. Aduh, patut masuk belah kiri. Sudah mana saya nak reload ni? Okey, berbalik kepada konten YouTube anda yang pertama kan. Bercerita pasal pengalaman anda masa kecil. Saya hidup pada kecil, saya zaman 1980-an. Jadi ramai nak tahu macam mana suasana hidup 1980-an. So anda carilah gambar-gambar yang supporting penceritaan anda ni kan. Contohnya sekolah apa tu, anda sekolah di mana, ingat nama cikgu-cikgu anda, subjek, apakah betapa bestnya zaman dulu kan, tak ada gadget. Contohnya macam tu lah kan. Hidup ada gadget dengan tak ada gadget. Sekarang usia saya dah 40 tahun kan. Jadi mungkin orang yang baru-baru hidup ni, ataupun orang-orang muda, orang hidup pula kan, ada anak muda ni nak tahu macam mana lah life in 80s, in 70s kan. Macam dulu saya lagi kelakar. Saya ingat kan life in 50s ataupun 60s tak ada colour, hitam putih, sebab pengaruh cerita P.Ramlee lah. So saya tanyalah arwah nenek saya, memang betul ke nenek hidup dulu tak ada hitam putih? Nenek pun ketawa je. Itulah betapa pengaruh filem pada saya lah kan. Kalau anda suka filem, anda buat satu channel khas mengulas filem saja. Series, janganlah masukkan klip-klip dia orang cerita, letak poster ada bercerita. Contohnya semalam saya tengah melayan Jumanji. Saya suka Jumanji yang original berbanding Jumanji yang remake oleh Don Johnson lah, ataupun The Rock. So yang originalnya penuh dengan storyline lah. Saya suka betul yang style yang macam tu. Kat mana saya nak reload? Tak ada tempat nak reload. Dah hampir ke office tu. Sini Port Modified Motor. Jadi anda seorang peminat kapcai anda boleh buat konten setiap spare part yang anda upgrade tu. Banyak viewers dia. Jadi jangan jadikan orang tu dah buat konten motor, takkan aku nak buat. Jangan jadikan mindset macam tu penghalang untuk anda berkarya. Setiap orang pada saya adalah pelakon di dunia yang sementara ni. Jadi why not anda mulakan sendiri anda punya channel YouTube. Kalau anda malu, tak perlu nak share dengan family, dengan kawan-kawan, buat seorang-seorang je lah kan.
dan anda seorang security expert, jadi anda buatlah demo macam mana apa tu anda tahu anda punya akaun Facebook kena hack dan apa tindakan anda, ataupun anda mengambil satu kes nak mengelak, anda buat satu video konten untuk mengelakkan scammer di mudah, teknik-teknik yang digunakan oleh scammer. Pada saya bagus juga idea macam tu kan, teknik-teknik yang digunakan oleh scammer, dan anda terangkan apa maksud kenapa dia buat macam ni. Macam semalam dalam grup WhatsApp saya, seorang rakan saya dah kena scam. Jadi rakan-rakan yang lain membantulah. Lain kali nak identify scammer ni, kena ada ni, kena tahu kenapa dia buat, apa motif dia buat macam ni. Tadi RM20, RM3.5 sempat boleh ke? RM3.5 RM2 ni belas. Boleh kot saya punya Touch 'n Go ni. Sebab dia menggunakan RM12 sahaja. Sekarang isu yang membuatkan saya berfikiran tak tenang ni ialah bagi korang dekat Touch 'n Go, sebab office saya memang memerlukan RM12. So saya sekarang tengah deal dengan stres. Itulah, tadi dah fikir dah kan nak reload kan, tapi tetap tak reload. Dia namanya distraction. Ui, jam. Berbalik kepada idea YouTube lagi, adalah seorang travelers. Setiap tempat yang anda pergi tu anda rakam lah. Bermula dengan satu kamera. Kalau anda suka merakam suasana, tak suka bercakap, rakamnya lah. Macam saya memang suka tengok YouTube tu. Kalau anda buat time lapse, tak perlu dah nak bercakap. Kalau anda bercerita sesuatu tu, anda letak title podcasting, jadi orang dah tahu anda akan bercakap. Jadi bercakap ni menghilangkan stres pada saya. Cakap je dan tak ada siapa. Lepas tu komen tu, kalau anda tak suka komen, anda boleh turn off commenting dekat video YouTube anda, kalau anda tak suka orang komen video anda kan. Macam dulu saya pun stres juga melayan komen-komen video berkaitan dengan kereta lah kan. Macam-macam komen. Saya biarkan je lama-lama. Setiap komen tu saya layan. Last dah jadi macam apa tu cakap, it's easy to handle nak melayan komen-komen negatif ni. Komen-komen negatif ni pada saya ia di view daripada perspektif cemburu. Contohlah cemburu. Contohnya saya ada buat test drive Honda Type R kan. So, komen-komen yang cemburu saya bawa kereta tu tinggi lah kan. Lagi-lagi pula saya buat aksi, saya tak pandai bawa manual. Lagi lah kan. Jadi video tu sekarang dah beratus ribu dah. Beratus ribu lah video tu. Jadi seorang rakan saya vloggers kereta juga menggunakan teknik kontroversi untuk naikkan view dia. Dah itu dia memang dia punya makanan. So tajuk-tajuk dia berupa macam contohnya apa tu, Honda kena makan dengan Proton Saga je. Macam tu, tajuk-tajuk kontroversi. Orang sekali tengok kat thumbnail, wah, tak puas hati aku. Mau tak mau kena klik video tu, kena tengok lah kan, baru dia komen. So pada rakan saya dapat viewership tu pun dah cukup lah. Nak komen, nak entap dia, entap je lah. Tu teknik kontroversi. Kalau anda tak boleh layan teknik kontroversi, boleh jadi sakit jiwa tu. Macam kawan saya, dia memang absorber, dia boleh absorb je, sebab dia memilih teknik media, teknik menghasilkan konten yang macam tu. Ibarat macam melodi lah kan. Cerita pasal programming, viewer anda 1-2 orang.
saya pernah cuba genre programming, memang tak ramai viewers lah. Lagi-lagi kalau saya bercakap dalam bahasa Melayu kan. Penat apa jadi jadi programmer ni. Dia sesuatu yang tengok sebab nak belajar, tengok bukan sebab nak berhibur, sebab nak belajar. Kadang-kadang bos suruh ajar programming, dia malas nak baca, dia tengoklah YouTube. Tapi dalam keadaan terpaksa lah kan, bukan datangnya daripada hati nurani sendiri aku nak belajar programming. Macam zaman saya dulu membesar, tak ada YouTube konten macam sekarang ni. Jadi semuanya terpaksa membaca. Contohnya macam nak compile kernel kat server Linux tu, kenapa, apa bezanya Red Hat, Slackware, FreeBSD, OpenBSD. Padahal tak ada kaitan dengan kerjaya saya pun. Tapi balik rumah, oh hari ni aku nak install FreeBSD lah, apa jadi. Dah install, jadah je ni, nak buat apa? Lepas tu saya buat, oh benda ni boleh jadi proxy dah, proxy server untuk network kan. Install Squid, ingat lagi dulu, zaman-zaman dulu. Jadi benda tu macam zaman saya belajar tu sebab saya nak tahu apa benda ni boleh buat. Zaman sekarang saya rasa belajar sebab disuruh. Dia terpaksa macam apa ni, mengikut peredaran zaman. Takut tertinggal, dia belajar. Dia bukan datang daripada hati tu sendiri nak belajar. So, proses programming, system development ni satu proses yang kita belajar seumur hidup. Dia bukannya proses yang kita dah belajar kat rinse and repeat, ulang dan ulang. Dia tak macam tu masalahnya. Dia adalah anda kena sentiasa kejar teknologi. Jadi kalau saya nak belajar programming, saya cari dekat YouTube. Ada je orang yang sangat-sangat passion dengan programming dan bercerita teknik dia. Lama lah sampai saya tertidur. Sebab dia buat konten tu lama betul, 1-2 jam. Jadi saya mungkin belum sampai tahap situ lagi kot nak buat konten mengajar programming kan. Sebab saya jamin lah kalau orang tengok saya masih tertidur. Kalau saya pun ngantuk. Saya mungkin akan buat video-video pendek, teknik-teknik macam mana nak set up server untuk ni. Contohnya macam mana nak install WordPress. Buat yang simple-simple je. Ni boleh tak reload touching aku tiba di office saya di Sheraton PJ. Harap-harap boleh lah, kita tak boleh paksa ambil tiket. If you have a pass card, this card cannot be used. Please press the button and take the parking ticket. Please take the parking ticket. Tak cukup balance. Please enter following the guide. Masalah dengan tiket parking ni, maksudnya saya selalu hilang. Oh, bahaya tu. Okay, satu parking kat sini. Jangan rapat sangat, kereta tak ada rear mirror. Dan idea terakhir saya yang saya boleh suggest ialah modifikasi kereta. Memang ramai kereta dan motor, memang banyak viewers, terutamanya orang yang baru start kerja, dah ada duit, nak tahu nak spend duit kat mana. Jadi idea tu banyak. Pancing. Simpan ni kat mana Okay, saya simpan dekat ni lah. Simpan kat mana tu? Okey, kat bawah ni, ke tempat kekepil ni. Okey, sampai di sini saja vlogging saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.